Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud. Menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud, hadis ini adalah hasan.
PQRS adalah satu garis lurus. Jadi sudut X tambah dengan sudut B yang sini, X tambah B adalah sama dengan 180 darjah. X sama dengan 180 tolak 50. Apa dia pula 50 ni? 50 ni tadilah B sama dengan 50. Okey, jadi kita letak di sini 180 tolak 50, X sama dengan 130 darjah. Okey, sudut cakah ya. Okey, so dapat di sini X sama dengan 130 darjah. Bila dapat nilai X, kita kena teruskan pula untuk mencari nilai Y. Baik. Okey. Sudut B tambah Y tambah 46 darjah tambah sudut A sama dengan 180 darjah. Okey, sebab apa ada 4 pula sudut di sini. Ni ialah B, ini Y tambah 46, maknanya di sinilah semua ni tambah dengan sudut A adalah 180 sebab kita merujuk kepada segitiga SQT. Boleh faham ya? Okey, maknanya bila awak tambah sudut B, sudut Y, sudut 46 dan sudut A, nilainya akan menjadi 180 darjah. Okey, jadi Y adalah sama dengan 180 tolak 46 tolak 50 tolak 50. 50 ni untuk B dan 50 ni untuk A sebab dia adalah nilai yang sama. Jadi kita akan dapat Y bersamaan dengan 34 darjah. Jadi kita dah dapat selesaikan satu masalah yang berkaitan dengan segitiga, di mana kita dah dapat mencari nilai X sama dengan 130 darjah dan nilai Y sama dengan 34 darjah. Baik, kita teruskan. Soalan yang kedua. Dalam rajah PQR ialah garis lurus, hitung nilai X dan Y. Okey, ini rajah dia. Bila dapat soalan rajah. Okey. Baik, ni soalan tadi. Cuba perhatikan di sini. Untuk segitiga di sini 1 2 3. Perhatikan tanda 2 2 ini, maksudnya ini adalah segitiga kaki sama. Minta maaf, ini adalah segitiga sama sisi. Maksudnya panjang ketiga-tiga sisi ini adalah sama. Bermakna sudut pedalaman dia adalah sama. Jadi kalau di sini X, di sini juga X, di sini pun adalah X. Jadi awak akan boleh buat dengan cara X sama dengan 180 bahagi dengan 3. Okey, per ni maknanya bahagilah. Bahagi 3 maksudnya kita akan dapat X sama dengan 60 darjah. Okey. Baik. Bila dah dapat X, kita perlu mencari nilai Y. Tetapi kalau tengok di sini, tidak ada yang dapat membantu. Melainkan kita hanya ada di sini sudut 118 darjah sahaja, sudut di sini. Okey. Ini, tanda ni memberi maklumat kepada kita bahawa ini adalah segitiga berkaki sama. Bila berkaki sama, maksudnya nilai sudut di sini, di kaki ni, dua ini adalah sama. Okey, so cikgu letakkan M, di sini pun M. Maksudnya samalah nilai dia. Okey, segitiga jumlah sudut pedalamannya adalah 180. Jadi kita susun M tambah M tambah 118 sama dengan 180 darjah. M tambah M dah jadi 2M. 2M tambah 118 darjah sama dengan 180 darjah. Okey, M sama dengan 180 darjah. Ambil yang ini, tolak 118 darjah, kemudian kita bahagilah dengan 2. Sebab ada 2M, kita cuma nak mencari nilai M. Jadi kita akan dapat M sama dengan 31 darjah. Okey, so di sini M 31 darjah, di sini X 60 darjah. Maka untuk mencari nilai Y,
X sini tambah M tambah Y adalah 180 darjah sebab dia berada di atas garisan lurus. Jadi Y sama dengan 180 darjah tolak 31 darjah mewakili M tolak 60 darjah mewakili X. Jadi kita dah dapat Y sama dengan 89 darjah. Okey. Jadi cuba perhatikan betul-betul, tengok sifat-sifat dia. Kita ada gabungan segitiga sama sisi dengan segitiga kaki sama. Okey. Seterusnya kita akan tengok standard pembelajaran kita pada hari ini ialah sifat sisi 4, sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Okey, lihat gambar rajah ini. Tengok ada 1, 2, 3, 4 paksi simetri. Maksudnya ini adalah sebuah segi 4 sama. Okey, ciri-cirinya adalah semua sisi adalah sama panjang. Okey, semua sama panjang. Pasangan sisi bertentangan adalah selari. Yang ini bertentangan selari, ini pun selari. Semua sudut pedalaman adalah 90 darjah. Maksudnya kalau ada sudut di sini 90 darjah, di sini pun 90, 90 dan 90 darjah. Pepenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Kelas sebelum ni kita dah bincang apa itu pepenjuru. Jadi ingat lagi bahawa ini adalah pepenjuru. Sambungan daripada bucu ke bucu. Maksudnya kalau di sini ada satu pepenjuru, ini ada lagi satu pepenjuru. Dan dia membahagi serenjang, maksudnya membahagi pada sudut 90 darjah. Dan mempunyai 4 paksi simetri. Jadi kalau segi 4 sama, bilangan paksi simetri pun adalah 4. Okey, seterusnya segi 4 tepat. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Semua sudut pedalaman adalah 90 darjah. Pepenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Dan dia hanya mempunyai 2 paksi simetri. Okey, contoh ini adalah segi 4 tepat di mana sisi yang bertentangan adalah sama dan selari. Kemudian ada 2 paksi simetri, yang hitam ini paksi simetri, dan pepenjuru ini adalah pepenjuru. Pepenjuru adalah sama panjang dan membahagi 2 sama antara satu sama lain. Maksudnya pepenjuru ni membahagikan segi 4 ni kepada 2 bahagian yang sama besar. Tetapi dia tidak berserenjang seperti mana segi 4 sama tadi. Itu perbezaannya. Kalau segi 4 sama berserenjang, maksudnya sudut di tempat pertemuan ni, persilangan ni adalah sudut 90. Tetapi tidak untuk segi 4 tepat. Okey, kena kenal pasti beza antara setiap bentuk. Baik, seterusnya adalah segi 4 selari. Bentuknya lebih kurang juga dengan segi 4 tepat, tetapi dia adalah selari pada 2 yang bertentangan. Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey, maksudnya yang bertentangan ni selari, yang ini pun selari. Sudut bertentangan adalah sama. Yang ini bezanya sudut dia bukan 90 di sini. Kalau segi 4 tepat, sudut di setiap bucu adalah 90 darjah. Tetapi segi 4 selari, sudut bertentangan adalah sama. Nanti kita akan tengok rajah. Maknanya sudut di sini sama dengan di hujung sini, yang bertentangan lah. Pepenjuru membahagi 2 sama antara satu sama lain. Okey, pun di sini kalau ada pepenjuru membahagi sama besar lah, tetapi dia bukan paksi simetri. Tiada paksi simetri. Maksudnya di sini dia tak boleh bertindan dengan dapat bahagian yang sama. Okey, ingat lagi kan, paksi simetri maksudnya dia mesti di tengah, tetapi bentuk tu boleh dilipat dan bertindan antara satu sama lain. Okey, rhombus banyaklah. Segi 4 ni ada beberapa jenis. Rhombus
Okey, bentuk lebih kurang juga macam segi empat selari, tetapi bezanya semua sisi adalah sama panjang. Kalau tadi segi empat selari, dia tak semestinya sama panjang, tetapi kalau sama, semuanya kita panggil sebagai rhombus. Pasangan sisi bertentangan adalah selari. Okey, yang bertentangan ni selari. Sudut bertentangan adalah sama juga dengan segi empat selari. Yang bertentangan adalah sama. Perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Maksudnya, bila dia segi empat sama, bila kita potong perpenjuru di sini, dia akan bertemu pada sudut 90 darjah. Sebab tu yang dikatakan serenjang. Okey, boleh nak? Baik, seterusnya trapezium. Okey, ini adalah bentuk trapezium. Awak lihat di sini dua sisi yang selari, tetapi yang satu lagi tidak selari dan semuanya tak sama. Hanya satu pasangan sisi bertentangan yang selari. Maksudnya bila trapezium mesti ada satu pasangan sisi yang selari. Baru kita panggil dia sebagai trapezium. Dan yang kedua, dia tiada paksi simetri. Memang jelaslah di sini kita tak boleh potong di mana-mana bahagian pun untuk mendapatkan dua bahagian yang sama besar. Okey. Dan yang akhir sekali, berkaitan segi empat adalah lelayang. Dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang, mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Satu daripada, okey, kita lihat nanti. Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, ini adalah bentuk lelayang. Dua pasang sisi bersebelahan adalah sama panjang. Maksudnya, yang ini sama dengan sisi ini, kemudian sisi di bawah dengan sisi ini. Maksudnya, dua pasang sisi bersebelahan mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Di sini sama dengan di bawah, di kiri sama dengan di kanan. Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Okey, perpenjuru ini yang menegak ni membahagikan sama serenjang. Maksudnya sudut di sini 90. Satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Maksudnya bucu di sinilah dibahagi dua sama. Okey. Baik, latih diri. Cuba ingat balik yang cikgu bagi tadi, sifat-sifatnya. Dan cuba terangkan balik. Yang pertama, terangkan sifat sepunya bagi rhombus dan segi empat sama. Sifat sepunya maksudnya sifat yang sama lah yang ada pada rhombus dan juga pada segi empat sama. Yang kedua, terangkan sifat geometri suatu segi empat tepat berbanding dengan segi empat selari. Okey, cuba senaraikan dalam masa beberapa saat. Nanti kita akan tengok jawapan. Okey, kita tengok sama-sama soalan yang pertama. Terangkan sifat sepunya bagi rhombus dan segi empat sama. Okey, yang pertama, semua sisi adalah sama panjang. Kita orang tambah di sini, semua sisi adalah sama panjang. Sisi bertentangan adalah selari. Okey, ni yang samalah sifat bagi rhombus dan segi empat sama. Dan perpenjuru ialah pembahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Jadi ini adalah persamaan bagi rhombus dan segi empat sama. Baik, soalan yang kedua tadi, terangkan sifat geometri suatu segi empat tepat berbanding dengan segi empat selari. Okey, dapat tak senaraikan? Apakah perbandingan antara segi empat tepat
dengan segi empat selari. Cuba tengok apa jawapan yang awak dah senaraikan. Okey, di sini kita lihat segi empat tepat. Sisi bertentangan adalah sama panjang dan selari. Segi empat selari, sisi bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey, ini adalah sama. Segi empat tepat, semua sudut pedalaman ialah 90 darjah. Tetapi segi empat selari, sudut bertentangan adalah sama. Bayangkan balik bentuk dia tadi. Segi empat tepat, perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi dua sama antara satu sama lain. Tetapi segi empat selari, perpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Segi empat tepat mempunyai dua paksi simetri, tetapi segi empat selari tidak mempunyai paksi simetri. Okey, sebab dia tidak berdiri tegak, bukan sudut 90, jadi dia tak ada paksi simetri lah. Itu beza yang ketara, iaitu segi empat tepat, sudut pedalaman dia 90 darjah, iaitu sudut tegak. Tetapi segi empat selari, sudut bertentangan adalah sama. Okey, kita teruskan. Sudut pedalaman dan peluaran sebuah sisi empat. Baik, lihat rajah yang cikgu bagi di sini. Di sini kita nak tengok untuk membuktikan jumlah sudut pedalaman sebuah sisi empat. Macam minggu lepas tu kita dah dapat bahawa kalau segitiga, jumlah tiga-tiga sudut adalah 180. Baik, di sini kita ada sebuah segi empat A, B, C, D. Okey, tengok yang besar ni dulu, A, B, C, D. Okey, dua buah segitiga akan terbentuk apabila satu perpenjuru dilukis pada sebuah sisi empat. Faham tak ayat ni? Okey, ini segi empat. Bila kita lukis satu perpenjuru BD, segi empat tadi dibahagikan kepada dua buah segi tiga. Okey, merujuk kepada rajah sisi empat ABCD, jumlah sudut ABD, jumlah sudut dalam segitiga ABD iaitu P tambah Q tambah U. Okey, tolong betulkan di sini. P tambah Q tambah U, nilai dia adalah sama dengan 180 darjah. Okey, segitiga ABD. Untuk segitiga BCD yang sebelah kanan, BCD, jumlah sudut R tambah S tambah T adalah 180 darjah. Maksudnya segitiga di sini 180, segitiga sini pun 180. Jadi hasil tambah sudut pedalaman sisi 4 ABCD sama dengan 180 tambah 180 sama dengan 360 darjah. Okey, betulkan di sini ialah huruf U. Okey, R ni kita ganti dengan huruf U. Maka didapati hasil tambah sudut pedalaman sisi 4 adalah 360 darjah. Okey, jadi untuk pelajar tingkatan 1, awak dah dapat dua bentuk untuk sudut pedalaman, di mana sebelum ni sudut pedalaman, hasil tambah sudut pedalaman bagi segitiga adalah 180 darjah, dan sekarang ni untuk segi 4, hasil tambah sudut pedalamannya adalah 360 darjah. Jadi untuk setakat ni, takat tingkatan 1, cuma hasil tambah sudut pedalaman segitiga dan segi 4 sahaja. Okey, sekarang kita nak tengok pula hasil tambah sudut pedalaman dan peluaran sebuah sisi 4. Okey, kalau perhatikan gambar rajah ini, P, Q, R, S, T. Okey, segi 4 ni P, Q, R, S. Sudut 120, sudut 84 dan sudut X kita namakan sebagai sudut pedalaman, manakala sudut 73 darjah adalah sudut peluaran. Okey.
Di sini untuk mencari nilai X, kita kena dapat tahu dulu ketiga-tiga sudut yang lain. Okey. Apabila segi 4, untuk nak cari sudut yang keempat, kita mestilah tahu 3 sudut yang lain. Tetapi dalam gambar rajah ni cuma ada 2 sudut sahaja. Jadi macam mana yang boleh membantu kita adalah dengan menggunakan sudut peluaran 73 darjah. Okey, sebab di sini diberitahu RST ialah garis lurus. Maklumat ini sangat penting. RST garis lurus sebab bila garis lurus, macam tadi kita tahu bahawa sudut di sini adalah 180 darjah. Jadi kita senaraikan sudut RSP tambah 73 darjah adalah sama dengan 180 darjah. Okey, RSP tu di mana pula? Kau ada yang dah terlupa. RSP maksudnya tengok huruf dia. RSP. RSP. Jadi sudut dia pada huruf S. Sebab bila kita susun macam ni, sudut akan berada pada huruf yang tengah. Jadi RSP, maksudnya sudut di huruf S ni lah. Okey, jadi di sini tambah dengan 73 adalah 180. Bermaksud sudut RSP sama dengan 180 tolak 73. Yang ni pun kena buang. Jadi sudut RSP sama dengan 107. So dapatlah di sini 107. Bila awak dah dapat di sini, barulah kita boleh mencari nilai X. Okey, susun balik. X tambah 120 tambah 84 darjah tambah 107 darjah sama dengan 360 darjah. Maksudnya susun balik 1, 2, 3, 4. Sisi 4 bersamaan 360 darjah. X tambah 311 darjah, tambah semua ni lah. 311 sama dengan 360. X sama dengan 360 darjah tolak 311. X sama dengan 49 darjah. Okey, dah dapatlah nilai X di sini dengan bantuan sudut peluaran. Okey, awak tolong betulkan. Tambah 73, jangan salin ya. Ini kita padamkan sebab kita dah bawa tambah 73 ni ke sebelah kanan. Kita dah tolak di sini. Boleh ya? Baik. Jadi di sini kita nak lihat dengan lebih jelas berdasarkan rajah di sini. Hasil tambah sudut pedalaman sisi 4 adalah 360 darjah. Okey, bila kita ada sisi 4, tak kira bentuk apa, segi 4 sama, segi 4 tepat, rhombus, selelayang, segi 4 selari yang kita dah bincang tadi, jumlah 4 sudut di dalam ni mestilah 360. Jadi macam mana sekalipun bentuk dia mestilah 360. Hasil tambah sudut pedalaman dan peluaran yang bersebelahan bagi suatu sisi 4 adalah 180 darjah. Contohnya di sinilah C tambah I sama dengan 180. Dengan syarat garisan ini adalah garisan lurus. Tapi kalau ada segi 4, memang di sini garisan lurus lah. Okey. Kalau ada peluaran di sini pun, maksudnya hasil tambah dengan D adalah 180. Okey. Hubungan antara sudut yang bertentangan dalam segi 4 selari. Okey, perhatikan gambar rajah A, B, C, D. Ini adalah segi 4 selari, di mana awak lihat dua sisi yang bertentangan adalah selari. Tanda anak panah ni menandakan dia adalah selari. Yang ini satu anak panah ni bermaksud AD selari dengan BC dan dia juga mempunyai panjang yang sama. AD sama panjang dengan BC dan juga selari. AB sama panjang dengan CD dan duanya juga adalah selari.
Jadi kita panggil ini sebagai segi empat selari. Okey, bila macam ni bermakna A adalah sama dengan E, A sama dengan E, B sama dengan F. Okey, ini ada segi empat selari. Kita letak perpenjuru di sini, dua perpenjuru yang bersilang. B sama dengan F, A sama dengan E. Okey, sudut A sudut besar ni lah. Sudut A adalah sama dengan A tambah B. Okey, maksudnya bila kita potong di sini, A tambah B kita panggil sudut A yang besar lah. F tambah C adalah sudut C. F tambah E adalah sudut C, di mana tadi kita dah bincang kalau segi empat selari, sudut bertentangan nilainya adalah sama. Jadi sudut A sama dengan sudut C. Jadi sudut di sini sama dengan di sini. Kemudian C sama dengan G, macam tadi juga yang bersilang adalah sama. D sama dengan H. Dan sudut B adalah C tambah D, dan sudut D adalah G tambah H. Dan B adalah sama dengan D. Sudut yang bertentangan adalah sama. Maka sudut yang bertentangan dalam sebuah segi empat selari adalah sama. Jadi yang ni kalau kita betul-betul nak tengok sahih ataupun tidak, kita perlu lukis sebuah segi empat selari. Okey, awak boleh cuba nanti. Kemudian ukur sudut-sudut ni menggunakan jangka sudut, dan awak akan dapatlah tengok, buktikan bahawa sudut yang bertentangan bagi segi empat selari adalah sama. Jadi boleh buat tu sebagai tugasan, ambil dalam buku ataupun lukis segi empat selari, cuba ukur sudut-sudut dan ambil nilai dia yang betul. Okey, baik. Sekarang kita tengok pula sudut bertentangan dalam segi empat selari atau rhombus adalah sama. Ni macam tadilah. Nak tunjukkan dengan lebih jelas gambar rajah ni. Okey, di sini dua garisan yang selari, yang sepadan. Kemudian di sini pun selari. Dan bila keadaan macam ni, yang bertentangan adalah sama, yang ini bertentangan adalah sama. Okey. Baik. Okey, kita tengok soalan untuk tajuk ni. Dalam setiap rajah yang berikut, PST ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey, ini yang pertama. PST ialah garis lurus. Hitung nilai X dan Y. Okey, bila soalan macam ni, pertama sekali perhatikanlah gambar rajah ni. Ini adalah sebuah segi empat. 1, 2, 3, 4. X, Y 145 dan 52 adalah sudut pedalaman, dan 100 darjah adalah sudut peluaran. Okey, sekarang ni tugas awak adalah mencari nilai X dan nilai Y. Okey, cikgu bagi masa dulu untuk awak mencuba. Okey, boleh? Dah cuba? Okey, pertama sekali lihat di sini, X dan 100 darjah adalah sudut bersebelahan, pedalaman dan peluaran yang bersebelahan. Dan tadi kita dah bincang pedalaman dengan peluaran yang bersebelahan, nilai dia adalah 180 darjah. Okey, jadi senaraikan X tambah 100 darjah sama dengan 180 darjah. Okey, jadi
X sama dengan 180 darjah tolak 100 darjah. X sama dengan 80 darjah. Okey, dapatlah di sini. Berdasarkan ini sahaja. Senang kan? Okey, bila dah dapat 80, 1, 2, 3, 4. Tadi cikgu dah kata, kalau segi 4, ada 4 sudut. Bila kita dah dapat 3 nilai yang lain, maknanya kita boleh carilah yang satu lagi. Jadi, kita senaraikan Y tambah 80. 80 ni X tadi. Y tambah 80, tambah 52, tambah 145 sama dengan 360. Satu lagi, sorry, ni tolong betulkan, 145. Jadi bila tambah semua ni dapat 277. Yang ni betulkan ya, 145. Y tambah 277, jumlah semua ni lah, sama dengan 360. Y sama dengan 360 tolak 277. Jadi kita dapat Y sama dengan 83 darjah. Okey, so dapat X dan dapat Y. Jadi kalau kita tambah balik semua ni, dapatlah 360. Okey. Boleh tak? Boleh jawab ya? Kita cuba tengok soalan satu lagi. Okey, sama juga soalan yang kedua ni. Kita nak mencari nilai X dan Y, tetapi yang ini menggunakan segi 4 selari. Okey, awak boleh cuba dulu. Okey, yang ini lebih mudah ya. Awak tak perlu masa yang panjang. Tadi dah bincang sudut dalam segi 4 selari. Sudut yang bertentangan nilainya adalah sama. Jadi awak terus dapat jawapanlah X sama dengan 42 darjah sebab dia sudut bertentangan dalam segi 4 selari. Kemudian di sini bila dapat sini 42, Y tambah 42 sama dengan 180 darjah sebab sudut pedalaman dan peluaran yang bersebelahan. Jadi dapatlah Y sama dengan 180 darjah tolak 42 darjah sama dengan 138 darjah. Boleh? Okey, baik, sekarang ni kita nak tengok yang susah sedikit, yang lebih mencabar. Masalah yang melibatkan gabungan segitiga dan sisi 4. Tadi awak dah jawab soalan sudut berkaitan segitiga, kemudian sisi 4. Sekarang ni kita nak tengok pula yang melibatkan gabungan. Ada segitiga. Okey, ada 1, 2, 3 segitiga dan ada juga segi 4 di sini. Dalam rajah QRTU, QRTU ialah sebuah segi 4 selari dan PQRS ialah garis lurus. PQRS garis lurus. Ini maklumat penting nak menunjukkan di sini 180 darjah. Cari nilai X dan Y. Okey. Baik, soalan macam ni awak perhatikan dulu. Bila baca soalan, senaraikan, cek betul-betul QRTU yang mana satu, PQRS di mana, dan baru kita mula mencari nilai. Kaji dulu gambar rajah ini. Tanda ni memberitahu bahawa segitiga RST adalah segitiga berkaki sama. Bila berkaki sama, maksudnya sudut di R dan S adalah sama. Baik, kita tengok penyelesaian dia. Okey, tengok balik rajah. Pertama sekali, sudut QRT sama dengan 112 darjah. QRT di sini adalah 112 sebab apa? Ia adalah sudut sepadan. Kita panggil sebagai sudut sepadan sebab ni selari, ini selari. So nilai di sini adalah sama. Nilai di luar ni dengan di R ni adalah sama. Jadi di sini kita dapat 112. Okey, bila dapat 112 di sini, pelajar catat ya, kalau cuba lukis gambar rajah ni dan catat.
Di sini awak tulis 112 darjah sama dengan sini. Bila di sini 112 darjah, segitiga QRT jumlahnya adalah 180 darjah. Jadi tulislah X tambah 112 tambah 36 sama dengan 180 darjah. Okey. X tambah 148 darjah sama dengan 180 darjah. Tambah inilah 112 tambah 36 dapat di sini. X sama dengan 32 darjah. Okey, macam mana dapat 32 darjah ni? Maksudnya X sama dengan kalau nak tulis langkah selepas ni, X sama dengan 180 darjah tolak 148 darjah. Jadi dapatlah X sama dengan 32 darjah. Okey, kemudian bila dapat X, nak cari Y, sudut TRS. Cari tengok. TRS di sini tambah 112 darjah sama dengan 180 darjah. Okey, sebab apa pula ni? TRS di sini, 112 di sini. Okey, tulis ya. Ni sini 112. TRS di sini. Di atas garisan lurus, sudut bersebelahan adalah 180 darjah. Jadi, sudut TRS tambah dengan 112 sama dengan 180 darjah. Sudut TRS sama dengan 180 darjah tolak 112 darjah bersamaan 68 darjah. Okey, sekarang ni baru dapat di sini 68. Apa yang membantu kita untuk dapatkan nilai Y? Macam mana? Ni tanda sama kan? Tanda sama maknanya sudut R dan sudut S adalah sama. Jadi Y tambah 68 tambah 68 sama dengan 180. Y tambah 68 di sini pun 68. Jadi tambah semua ni sama dengan 180. Y tambah 2 ni 136 sama dengan 180. Y sama dengan 180 darjah tolak 136 darjah. Y sama dengan 44 darjah. Okey, jadi ini adalah penyelesaian yang melibatkan gabungan segitiga dan juga sisi 4. Okey, jadi cikgu harap kita dah habis bincang berkaitan tajuk poligon asas untuk tingkatan 1. Nanti ada masa tengok balik semula, ulang kaji balik, dan awak boleh ikut juga dalam buku teks muka surat 209 untuk tajuk poligon, buku teks tingkatan 1. Dan kita akan sambung nanti pada kelas yang seterusnya Jumaat depan insya-Allah untuk pelajar-pelajar tingkatan 2 masih lagi dalam tajuk poligon. So kalau yang tingkatan 2 dan tingkatan 3 boleh tengok balik yang ini tingkatan 1, dan nanti kita akan sambung untuk tingkatan 2. Okey, jadi maknanya kalau cikgu ulang balik tadi, daripada awal kita dah dapat apa yang kita nak hari ini. Pelajar-pelajar mestilah dapat menghuraikan balik sifat-sifat bagi setiap jenis sisi 4. Okey, ada beberapa jenis. Awak kena tahu sifat-sifat geometri dia, macam mana sudut-sudut pedalaman dia dan macam mana sudut peluaran. Okey, kemudian awak juga dah boleh jawab soalan berkaitan sudut segitiga dan sudut segi 4 dan juga gabungan kedua-duanya. Okey, jadi cikgu rasa dari untuk hari ini sampai setakat ni. Dan macam cikgu abad tadi, minggu depan insya-Allah Jumaat juga kita akan bersiaran lagi untuk poligon tingkatan 2. Jadi bersedialah pelajar yang tingkatan 2 dan tingkatan 3 juga boleh buat ulang kaji. Okey, jadi sampai di sini dulu untuk hari ini. Semoga anda semua sentiasa di dalam lindungan Allah dan kita sentiasa menjaga kesihatan masing-masing. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata,
Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.